Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat bertemu sekali lagi melalui channel Ustazah, dan untuk kali ini kita akan belajar satu lagi tajuk daripada tingkatan 4 dengan tajuknya ialah sembelihan. Kepada pelajar-pelajar atau anak-anak yang tidak mengikuti kelas live Ustazah baru-baru ini, bolehlah mengikuti siri video ini. Sebelum Ustazah teruskan pembelajaran kita untuk kali ini, mari kita lihat dahulu antara standard pembelajaran untuk hari ini. Yang pertamanya, diharapkan nanti murid dapat memberikan maksud sembelihan dari segi bahasa dan istilah serta hukumnya. Yang kedua, dapat menyatakan dalil nakli mengenai dengan sembelihan. Yang tiga, menyenaraikan rukun dan syarat sah sembelihan. Keempat, menyebut beberapa perkara sunat dan makruh sembelihan. Dan yang kelima, dapat menjelaskan beberapa hikmah sembelihan. Baiklah, sekarang kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan sembelihan. Dari segi bahasa, sembelihan bermaksud memotong, dan dari segi istilah ialah menyembelih binatang yang halal dimakan dagingnya dengan cara memutuskan urat halkum dan urat merih dengan niat kerana Allah Ta'ala. Jadi mengikut istilah, mesti ada 3 frasa ataupun 3 potongan ayat untuk menjelaskan istilah sembelihan. Pertama, mesti ada perkataan menyembelih binatang yang halal dimakan, memutuskan urat halkum dan urat merih dengan niat kerana Allah Ta'ala. Itulah maksud sembelihan dari segi istilah. Kemudian hukum sembelihan adalah wajib supaya halal dimakan dagingnya. Satu saja hukumnya, wajib. Ingat anak-anak semua, hukum sembelihan adalah wajib. Sekarang perhatikan baik-baik 2 urat yang mesti diputuskan semasa melakukan penyembelihan. Kedua-dua urat ini mesti putus. Kalau putus salah satu, tidak sah sembelihan kita. 2 urat itu ialah, pertama ialah urat merih, iaitu saluran pemakanan. Dalam gambar, kalau murid lihat yang berwarna biru, urat merih, saluran pemakanan. Dan yang kedua ialah urat halkum, iaitu saluran pernafasan, yang berwarna coklat, kuning-kuning sikit tu. Itu adalah urat halkum ataupun saluran pernafasan. Jadi apabila melakukan penyembelihan, maka kedua-dua urat ini mesti diputuskan kerana ia menjadi syarat-syarat sah sembelihan. Seterusnya di sini juga Ustazah bawakan dalil nakli mengenai dengan sembelihan sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Maidah ayat yang ketiga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinzir wa ma ukhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu wal mawquzatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wa ma akala as-sab'u illa ma zakkaitum ila akhiril ayat. Maksudnya, diharamkan kepada kamu memakan bangkai, darah, daging khinzir, termasuk semua anggotanya, binatang-binatang yang disembelih bukan kerana Allah Subhanahu Wa Taala, yang mati tercekik, yang mati dipukul, yang mati kerana jatuh dari tempat tinggi, yang mati ditanduk, yang mati dimakan binatang buas, kecuali yang sempat kamu sembelih.
Tahukah anak-anak, rukun sembelihan ada 3 sahaja yang Ustazah ringkaskan menjadi OBA. Baik, yang pertama, apa yang O itu ya? O itu ialah penyembelih ataupun orang. Mesti ada orang yang menyembelih. Ya, penyembelih O ya. Yang kedua, B. Apa maksud B tu? Ialah binatang sembelihan. Apa yang nak disembelih? Ya, B. Binatang. Dan A ialah alat sembelihan. Benda yang digunakan untuk menyembelih. Jadi ringkasnya ialah OBA. Orang, binatang, alat. Ataupun dalam buku kita boleh tengok penyembelih, binatang sembelihan dan alat sembelihan. Ya, ingat ya, ada 3 sahaja. Sembelihan mempunyai beberapa syarat sah. Sekarang kita lihat dari segi penyembelih dahulu. Apa syarat-syarat sah sebagai seorang penyembelih? Yang pertama, mestilah beragama Islam ataupun ahli kitab, iaitu orang Yahudi ataupun orang Nasrani yang berpegang kepada kitab Taurat dan Injil. Ya, mereka beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dimaksudkan dengan ahli kitab. Yang seterusnya ialah halal. Halal lah kita makan sembelihan daripada ahli kitab kerana niat sembelihan mereka adalah kerana Allah Ta'ala. Kemudian sembelihan kanak-kanak dan perempuan adalah sah dan halal juga kita makan. Yang kedua, melakukan penyembelihan hanya kerana Allah. Niat kerana Allah Ta'ala sembelihan kita. Sebab sembelihan yang bukan kerana Allah Ta'ala adalah haram dan tidak sah dimakan. Contohnya kita melakukan penyembelihan tetapi untuk membuat persembahan kepada kubur keramat dan sebagainya. Contoh yang macam ni, ada sembelihan yang macam ni adalah tidak sah ya. Kemudian syarat-syarat sah sembelihan kepada binatang sembelihan pula. Yang pertama, binatang halal dimakan masih mempunyai hayat mustaqirah. Apa maksudkan dengan hayat mustaqirah itu? Iaitu haiwan yang mampu bergerak, meronta, menggelepar dengan kuat setelah disembelih. Darah memancut-mancut keluar sesudah disembelih. Itu maksud hayat mustaqirah. Jika binatang yang hampir mati, binatang tersebut tidak halal dimakan. Kemudian yang kedua ialah putus orak hakum dan mereh dengan segera dan sekali sembelihan sahaja. Mesti putuskan orak hakum dan orak mereh. Orak hakum dan orak mereh seperti Ustazah jelaskan tadi ialah orak hakum saluran pernafasan dan orak mereh ialah saluran makanan. Apabila kedua-dua orak tersebut diputuskan dengan segera, binatang tersebut akan mati dengan cepat. Itu hikmah dia. Dan bagi alat sembelihan, syarat sahnya ialah alat tersebut ataupun alat sembelihan yang dibolehkan ialah alatan yang boleh melukakan binatang sembelihan kecuali kuku, gigi, rambut, tali dan tulang. Baiklah anak-anak semua, sekarang kita lihat pula beberapa perkara sunat sembelihan. Kalau tadi kita lihat syarat-syarat sah sembelihan, sekarang kita lihat pula beberapa perkara sunat sembelihan. Yang pertama, bagi pihak penyembelih, apa yang sunat ataupun boleh dilakukan ialah menajamkan pisau. Sebelum melakukan penyembelihan, hendaklah dia menajamkan alat sembelihannya, contohnya seperti pisau. Yang kedua, menyembelih pada waktu siang. Sunat sunat kita sembelih binatang pada waktu siang kerana takut berlaku kesilapan semasa menyembelih. Ataupun contohnya kita tak nampak sama ada orak halkum ataupun orak mereh telah terputus ataupun tidak, contohlah ya. Kemudian menghadap kiblat disunatkan juga ya semasa melakukan sembelihan, menghadap ke arah kiblat. Dan yang keempat, membaca basmalah dan berselawat
ketika permulaan menyembelih. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berselawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Itu kita baca sebelum melakukan sembelihan. Sunat, ya. Kemudian bagi binatang sembelihan pula, sunat membaringkan binatang yang kita hendak sembelih itu pada rusuk sebelah kiri kita dan menyembelih di pangkal leher binatang. Dua perkara, ya, untuk binatang sembelihan. Dan bagi alat sembelihan pula, kita sunat menggunakan alat yang tajam seperti pisau dan sebagainya. Dan di bawah ni, dibolehkan dari besi ataupun logam, kayu yang telah ditajamkan, buluh, kaca atau alat-alat lain. Dibolehkan, ya. Anak-anak semua, seterusnya perhatikan pula beberapa perkara makruh ketika sembelihan. Kita lihat bagi pihak penyembelih apa yang makruh mereka lakukan apabila menyembelih. Yang pertama ialah menyembelih di hadapan binatang lain. Jangan kita sembelih contohnya ayam atau apa-apa binatang di hadapan binatang lain. Makruh. Yang kedua, menyembelih pada waktu malam. Yang tiga, tidak menghadap kiblat. Dan yang keempat ialah tidak membaca basmalah. Kemudian bagi binatang sembelihan pula, makruh menyiksa binatang seperti memenggal leher, mematahkan kaki, mengheret kaki binatang ke tempat sembelihan dan menajamkan pisau sembelihan di hadapan binatang. Dan bagi alat sembelihan, kita tidak digalakkan menggunakan pisau yang tumpul. Kerana kita boleh menyiksa binatang tersebut ataupun melambatkan proses mati binatang yang disembelih. Seterusnya, bahagian-bahagian yang haram dimakan daripada binatang sembelihan ada 3. Yang pertama, darah kecuali hati dan jantung. Guddah adalah daging yang tumbuh di antara kulit dan daging yang disebabkan sesuatu penyakit. Dan yang ketiga ialah pundi kecing. Yang bahagian-bahagian 3 ni haram kita makan, pada binatang sembelihan. Kemudian lagi, janin yang mati selepas ibunya disembelih halal dimakan dagingnya. Penyembelih dikira berdosa jika sengaja memutuskan leher binatang kerana dikira satu kezaliman kepada binatang tersebut. Jika seseorang memegang pisau di tangannya dan terlepas pisau itu daripada tangannya lalu terkena leher binatang dan terputus seluruh halkum dan merihnya, tidak dikira sebagai penyembelihan kerana tidak ada niat untuk melakukan penyembelihan. Dan daging binatang tersebut tidak halal kita makan. Untuk makluman anak-anak juga, pada zaman sekarang ini, terdapat 2 jenis penggunaan yang boleh digunakan semasa melakukan proses penyembelihan, iaitu dikenali dengan water stunner dan juga electrical stunning. Water stunner digunakan untuk menyembelih binatang seperti ayam dalam kuantiti yang banyak, beribu-ribu ekor ayam. Begitu juga dengan electrical stunning, digunakan untuk dan semasa melakukan proses penyembelihan lembu contohnya, seperti dalam gambar yang Ustazah tunjukkan tadi. Kedua-dua proses ini sebenarnya adalah untuk melemahkan binatang berkenaan, bukan bertujuan untuk mematikan. Jangan salah faham. Dia digunakan sekadar untuk melemahkan haiwan sembelihan dengan menggunakan arus elektrik yang minima sahaja.
Yang minima saja digunakan untuk melemahkan binatang. Ayam-ayam yang akan disembelih dalam skala yang besar akan dibawa daripada pusat penternakan ke kilang dan kakinya digantung ataupun diikat pada tali sawat yang bergerak secara automatik. Seperti dalam gambar tu. Ayam akan melalui proses mandian kejutan elektrik sebelum disembelih. Tukang sembelih yang beragama Islam dan terlatih akan menyembelih binatang yang lalu di hadapannya menggunakan pisau yang tajam. Ayam kemudian akan dibiarkan selama beberapa minit sebelum dicelur bagi memastikan ayam mati dan darah sepenuhnya keluar. Pada waktu ini, seorang pekerja akan memeriksa leher ayam untuk memastikan bahawa urat hakum dan merih telah dipotong dengan sempurna. Jika ayam didapati tidak terpotong dengan sempurna, maka ayam akan diasingkan dan tidak akan dijual kerana tidak halal. Seterusnya, ayam yang disembelih tadi, yang sempurna tadi, akan terus bergerak untuk dimasukkan ke dalam air panas untuk memudahkan proses mencabut bulu. Tali sawat juga digerakkan untuk bergerak pada kadar kelajuan dan jarak yang betul. Hal ini penting supaya ayam tadi telah betul-betul mati sebelum dimasukkan ke dalam air panas. Bukan mati kerana dicelur. Suhu air ditetapkan antara 50 hingga 60 darjah Celsius. Anak-anak yang dikasihi, berikut ialah beberapa hikmah sembelihan. Yang pertama, membezakan antara daging yang halal dengan daging yang haram supaya ibadat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, menghindarkan diri daripada penyakit yang terdapat dalam binatang kerana toksik dan bakteria yang terdapat dalam darah binatang telah dikeluarkan. Dan yang ketiga, mempercepatkan proses kematian binatang yang disembelih apabila diputuskan urat merih dan urat halkum. Dan yang keempat, binatang yang disembelih tidak tersiksa berbanding dengan cara yang lain. Anak-anak semua, sekianlah dahulu perkongsian dan pembelajaran kita untuk kali ini. InsyaAllah kita jumpa lagi dalam siri-siri video yang akan datang. Jadi untuk mendapatkan maklumat yang terkini daripada Ustazah, jangan lupa untuk subscribe channel Ustazah supaya anda akan mendapat notifikasi daripada Ustazah nanti. Sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.